Okay, hai korang. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, hari ni aku nak cerita pasal kejadian misteri yang berlaku di Sabak Bernam. Iaitu ketukan misteri. Aku dapat maklumat banyak penduduk kat sana yang kena gangguan misteri ni. Bunyi ketukan tu, orang-orang kat sana cakap ia sangat kuat hingga mengejutkan penghuni rumah di beberapa kampung sekitar Sabak Bernam. Sejak beberapa hari lalu, masih menjadi teka-teki. Gangguan misteri itu turut menjadi perbualan hangat netizen di Facebook sehingga menarik perhatian seorang wanita untuk berkongsi pengalaman seram yang pernah dilaluinya. Menurut Nur Rabi Tahani Basro yang sudah menetap di kampung Kamboja, sepintas juga di daerah yang sama sejak 6 tahun lalu. Dia sering diganggu dengan bunyi pintu rumah diketuk tanpa salam sejak 3 bulan lalu. Akak ini berkata, sebenarnya gangguan misteri ini bukan baru pertama kali bagi saya. Pintu rumah saya sering diketuk 3 kali tanpa salam sejak 3 bulan lalu. Waktu itu pukul 10 malam. Saya hanya tinggal dengan anak-anak. Bukan saja pintu rumah diketuk, grill rumah pula digegar macam nak roboh bunyinya. Sekarang tak sangka benda tu ganggu satu Sabak Bernam. Gangguan tu bermula pukul 10 malam sampai 4 pagi. Kiranya benda tu kuat lepas maghrib, nak subuh jadi lemah, katanya. Kata ibu kepada 5 orang cahaya mata ini, dia turut terdengar bunyi suara menangis, merintih seolah-olah meminta pertolongan. Selang beberapa minit pintu rumah diketuk, saya terdengar bunyi suara menangis, mendayu-dayu seolah-olah meminta tolong dekat tepi tingkap di ruang tamu. Anak saya yang berumur 3 tahun selalu sebut pocong. Dia juga selalu cakap, "Mama, kat luar ada orang datang." Masa kejadian tu malam, mahu tak meremang bulu roma saya. Masa tu memang saya dah menggigil, tak berani nak buat apa-apa. Cermin tingkap masa tu memang tak pasang langsir, tapi saya tak nampak apa-apa, kelibat lalu, katanya. Tidak lama kemudian, akak Nur Rabia Tahani berkata, dia membuka pintu rumahnya kerana tidak mengesyaki sesuatu yang pelik ketika itu. Selepas saya membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa kat luar rumah. Kesan tapak kaki pun tak ada. Saya jadi seram sejuk. Selepas itu, saya pun bertanya-tanya siapa yang ketuk pintu tadi tu. Kalau manusia biasa, pasti akan ada kesan tapak kaki sebab masa tu hujan baru berhenti. Saya pun berceritalah dengan seorang jiran saya ni. Jiran tu siap pesan jangan keluar rumah malam-malam sebab ada orang di sepintas tengah uji ilmu seru pocong. Katanya, sejak aksiden yang viral itu, wanita yang berusia 30 tahun itu bersama anak-anaknya kini bermalam di rumah ibunya dekat Batu 2 Sepintas. Katanya, sekarang saya masih takut dan ambil keputusan untuk tidur di rumah mak yang tidak berapa jauh dari rumah saya sejak Jumaat. Walaupun saya ni jenis kasar, tapi penakut juga sebab saya sendiri pernah diganggu sebelum ini. Akak Nur Rabia Tahani yang berniaga bunga secara kecil-kecilan juga percaya gangguan misteri itu bukan perbuatan manusia. Ramai yang kata hantu raya sebab mencari rumah baru, tapi yang arif bab ilmu gaib kata Pontianak. Saya pula rasakan benda ini kerja Pontianak. Saya kerap dengar bunyi ramai orang berseret atas bumbung setiap malam. Ramai yang kata kalau dari bumbung ke pintu ni kerja Pontianak, katanya. Dalam pada itu, Nur Rabiah Tahani turut berharap agar misteri tersebut dapat dirungkai segera supaya penduduk kampung dapat menjalani kehidupan dengan tenteram. Saya berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Sekarang anak-anak saya mula menjadi takut walaupun di dalam rumah sendiri. Saya juga merancang untuk pindah ke rumah baru bulan depan kerana tidak tahan diganggu. Orang yang berumpat saya dulu pernah kata rumah saya ni adalah laluan jin. Katanya akhiri perbualan. Okey, kisah yang kedua ni pun aku ambil daripada Google yang bertajuk Misteri Ketukan Terhantui Penduduk Sabak Bernam. Sekali 10 anggota RSCJ datang cek, ini yang berlaku. Sabak Bernam. Misteri bunyi ketukan pintu rumah terus menghantui penduduk di Sabak Bernam semalam. Seorang suri rumah yang bernama Nur Raidayawati Muhammad Taha 47 berkata, gangguan bunyi ketukan pintu didengari terlalu kuat di belakang rumah. Berhampirannya kira-kira jam 9 malam tadi. Menurutnya, dia bersama suaminya, Rahim Ahmad, 53, dan 3 anaknya mendengar dengan jelas bunyi ketukan yang berterusan dianggarkan selama 10 minit.
Kami sekeluarga seram hendak mengintai di tingkap. Lebih-lebih lagi kejadian ini tular sejak kemarin. Katanya kepada sinar harian di sini hari ini. Kak Wati ni berkata, dia pada mulanya menyangka hanya mereka sekeluarga yang mendengar bunyi misteri itu. Sebelum jirannya menghantar WhatsApp memaklumkan perkara yang sama. Jirannya memberitahu dia juga terdengar bunyi ketukan pintu rumah sangat kuat di rumah jiran dan bertanya dengan pemilik rumah terbabit tentang gangguan tersebut. Bagaimanapun, pemilik rumah memaklumkan dia tidak dengar apa-apa bunyi pelik. Sehingga kini kami masih hairan dengan punca misteri bunyi ketukan kuat tersebut, katanya. 10 anggota RSCJ datang, gangguan hilang. Sementara itu, Setiausaha Taman Air Manis Zulkifli Ijo berkata pihaknya yang membuat pemantauan menerusi rondaan sukarela cegah jenayah RSCJ di taman itu mengakui menerima aduan terbabit. Beliau berkata seramai 10 anggotanya yang tiba di rumah terbabit mendapati bunyi gangguan itu sudah tidak kedengaran. Apabila ditanya penghuni rumah terbabit, mereka mendakwa tidak mendengar apa-apa bunyi ketukan. Sebaliknya, hanya penduduk sekeliling yang mendakwa terdengar bunyi ketukan kuat itu. Sehingga kini kami menerima 5 aduan penduduk berhubung gangguan bunyi misteri itu sejak kemarin, dan antara langkah yang telah diambil ialah dengan meningkatkan rondaan cegah jenayah pada setiap malam sehingga awal pagi, katanya. Dalam pada itu, pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Batu 37 Darat, Muhammad Nazri Saiman berkata, tiada lagi aduan penduduk kampung yang mengadu terdengar bunyi ketukan pintu tanpa salam. Bagaimanapun katanya, pihaknya akan meneruskan rondaan malam berikutnya. Masih terdapat beberapa kampung berhampiran diganggu bunyi misteri itu. Saya difahamkan bunyi gangguan di kampung lain masih ada, tetapi tidak seteruk semasa kejadian pertama dan kedua kemarin, katanya. Sejurus kejadian tersebut, dia memuat naik satu status di ruangan WhatsApp story. Lebih memeranjatkan lagi, beberapa penduduk kampung yang mengenalinya turut menceritakan perkara yang sama. Ini adalah bukti berjaya rakam video pocong. Seorang individu berjaya merakamkan kelipat entiti yang dipercayai sebagai pocong di Sabak Bernam, Selangor. Pocong berjaya direkam di tepi tingkap rumah Sabak Bernam. Ketika kejadian itu, penduduk Sabak Bernam telah dihantui dengan ketukan misteri. Rata-rata percaya pocong yang ketuk pintu rumah mereka. Aduh, aku nak tunjuk tapi aku rasa seram lah. Walaupun aku buat video ni dalam pukul 11.36 macam tu, tapi aku rasa seram. Okey, tak apalah. Demi korang aku tunjukkan video dia. Dia mulanya dekat Batu 38 tu, dekat Batu 38 tu dah dekat-dekat lah dengan rumah Kak Mim sana tu, Sabak Benam tu. Orang ni dah meninggal, baru je meninggal. Dia nuntut ilmu hitam. Nuntut ilmu hitam. Lepas tu bomoh pun ya. Dah baru je meninggal. Lepas tu dia pun benda tu merayap lah. Dah pergi ke kampung Batu 8, semua Sabak tu, daerah Sabak tu semua pergi merayap. Semua dah merayap dah. Lepas tu rata-rata dah sampai Sungai Besar lah kata. Dengar lah sampai sini. Memanglah laju benda tu ikut angin. Pergi cari waris dia balik. Dia pergi cari waris dia. Tapi warisnya dah blok. Dah dipagar lah. Dah blok lah, dah dinding lah. Tak kira warisnya tak terima. Warisnya tak nak. Siapa nak bagi hantu? Siapa nak?
Kalau dibagi emas ke tanah, nak lah ni suruh jaga bagi hantu. Tak nak lah dia jadi keluarganya. Dah belok lah dipagar dah. Dia pagar rumah tu, bukan pagar besi, pagar dengan inilah pendinding ayat yang orang pandai lah. Jadi dia tak boleh lah nak masuk ke waris dia. Jadi benda tu merayap. Dikacau orang kampung tu. Diganggu orang kampung Batu 38 tu. Ini pula adalah kisah yang ketiga bertajuk adik-beradik juga diganggu. Okey, mari kita mulakan. Seorang penduduk bernama Nur Azwa, 31 berkata, bunyi misteri sama turut dialami dua adiknya, Nur Farzana 22 dan Nur Farisha 17, yang menetap di kampung Batu 38. Katanya kejadian kira-kira 10 jam kemarin itu dialami selepas Nur Farzana menyelesaikan tugasan kerja di beranda sebelum masuk ke dalam rumah. Nur Farzana yang masuk ke dalam rumah terdengar bunyi pintu depan diketuk dan kebetulan seorang lagi adik saya, Nur Farisha, yang sedang duduk di sofa turut mendengar bunyi yang sama. Semasa kejadian, mereka berdua tidak berani membuka pintu dan pada keesokan harinya kecoh di dalam WhatsApp dan Facebook mengenai penduduk diganggu dengan bunyi ketukan tanpa salam. Itu katanya. Kisah yang keempat pula terjadi pada seorang penduduk kampung juga. Bagi Nur Zaihana Yaakob 38. Yang semua yang kena ni kebanyakannya perempuan, sebab perempuan kan biasa menguruskan anak, mengamar rumah. Jadi perempuan biasa duduk di rumah. Pula mengakui kejadian seram itu turut dialami ketika dia bersama dua anak dan ibunya berada di rumah mereka di kampung tengah. Nur Zaihana memberitahu kejadian kira-kira jam 11.40 malam itu berlaku semasa dia sedang menidurkan bayinya berusia 4 bulan. Mulanya saya ingatkan dua anak saudara saya pulang dari kerja, namun sangkaan saya meleset apabila saya menjenguk di tingkap mendapati tiada siapa di luar rumah. Seram jugalah dengan peristiwa ini. Lebih-lebih lagi suami tiada di rumah kerana bekerja malam, katanya. Sementara itu, pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Batu 37 Darat, Muhammad Nazri Saiman berkata pihaknya ada menerima banyak aduan berhubung perkara itu. Malah katanya dia sendiri turut diganggu bunyi ketukan pintu itu semasa berada di rumahnya pada jam 11 malam kemarin. Boleh dikatakan hampir separuh penduduk kampung ini mengadu kejadian yang sama dengan saya. Menasihatkan saya supaya berhati-hati dan tidak membuka pintu jika terdengar bunyi meragukan, katanya. Beliau berkata penduduk dinasihatkan menghubungi polis atau pihaknya selain jiran terdekat sekiranya ternampak siapa yang mencurigakan. Kami telah mengambil tindakan antaranya melakukan rondaan membabitkan sukarelawan MPKK bermula jam 10 malam hingga 3 pagi di sekitar kampung ini, katanya. Sumber daripada Siakap Keli dan Sinar Harian. Okey, sekian. Itu saja perkongsian aku untuk kali ini. Maaf kalau tak seseram YouTuber lain, tapi aku akan try buat yang terbaik. Okey, bye korang. Assalamualaikum.